Okey, sekali lagi Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita jumpa sekali lagi setelah cuti kita yang panjang lah ya. Okey, kita dah bercuti sekolah 2 minggu, kemudian kita sambung lagi sekarang ini sesi PDPR kita. Kamu ni pun dah hari Khamis, kamu dah start daripada hari Isnin lagi. Saya harap semua orang sihat lah ya, dan masih lagi kekal bersemangat untuk join PDPR. Saya lihat 106 penyertaannya okey, walau bagaimanapun boleh ditingkatkan lagi lah. Okey, terutamanya kelas-kelas awal macam pukul 8.30 macam sekarang ni. Dia tak berapa ramai sangat yang join lagi. Okey, seterusnya saya juga lihat kamu kebanyakan daripada kamu tak ada masalah untuk isi kehadiran kita yang baru ya. Okey. Jadi setiap kali kelas kamu kena isilah kehadiran tu. Okey, link dia sama je sebenarnya. Okey. Jadi kalau satu hari ada 3 kali atau 4 kali kelas, maksud dia 3-4 kalilah kamu kena isi. Saya tengok 106 okey, kurang kesilapan, tak ada kesilapan. Mungkin saya boleh ingatkan lagi sekali. Kehadiran tu dia pada hari semasa saja. Kata macam hari Jumaat, kamu boleh isi hari Jumaat saja. Kamu ada ruang untuk isi dia sepanjang hari lah ya. Kalau macam kelas saya ni, siapa masuk Google Meet, dia boleh isi. Siapa tak masuk Google Meet tapi dia dah baca saya punya tugasan, dia buat sendiri tugasan dia pun dia boleh isi. Ataupun kawan-kawan kita yang tengok rakaman balik di YouTube juga dia boleh isi kehadiran tu. Tetapi dia hanya boleh isi pada hari yang sama. Kelas kita hari Khamis je dia boleh isi. Sampailah petang pukul 3.30 macam tu, dia masih boleh isi. Bila dah lepas, esok dia dah tak boleh isi dah untuk hari Khamis. Esok hari Jumaat dia isi untuk hari Jumaat sajalah. So dia hari semasa ya. Dan satu lagi mungkin kesilapan yang saya kenal pasti, ada kawan-kawan kita dia salah pilih nama guru. Okey, jadi jangan salah pilih lah. Kamu dah pilih RBT, kalau saya pilih nama saya Cikgu Hisham. Okey, itu sedia. Tapi kamu tak ada masalah lah. Mungkin orang lain lah, sengaja lah saya berpesan dekat sini. Kalau kawan-kawan yang lain boleh tengok rakaman. Baik, untuk hari ini niat saya adalah untuk sambung tugasan kita, projek kertas kerja kita. Kalau kamu masih ingat, kita dah start projek kertas kerja kita itu pada kelas yang sebelum ni ya. Saya bagi tahu kita ada 4-5 muka surat kan. Kita dah buat 2 muka surat pertama. Sepatutnya dah siap 2 muka surat itu. Okey, hari ini kita nak sambung yang selebihnya lagi 3 muka surat bagi selesai semua sekali. Okey. Jadi tetapi dia ada tetapi yang hantar tugasan tu dengan saya baru 2 orang saja. Kawan-kawan kita yang ramai ni dalam ni tak banyak yang tak hantar lagi. Saya tunjukkan siapa yang dah hantar sekejap, kalau boleh saya kongsikan paparannya. Okey. Baik, ini kawan kita yang dah hantar tugasan kertas kerja 2 muka surat pertama tu ya. Sepatutnya 2 muka surat lah, tapi ada kawan dia buat dia boleh buat banyak, dia buat lebih lah, ataupun dia boleh kecilkan jadi 1 muka surat lah. Okey. Okey, sekejap, salah. Ini dia tugasan dia. Okey. Ini tugasan yang dah hantar dekat saya adalah Nur Atirah. Ni Nur Atirah punya. Okey. Ni kan tugasan dia, saya kata buat dalam kertas A4, ada kotak keliling, okey. Macam tu. Sekejap kalau saya boleh tunjukkan. Okey. Dia mesti ada border, nampak ni keliling, okey. Ni perkara-perkara dia, nama, objektif dan sebagainya. Okey. Kemudian jadual ini dia salin. Okey. Baik. Itu Nur Atirah. Kemudian yang kedua, kawan kita yang dah hantar, Farzana. Okey. Ni dia, ini nak lekatkan gambar. Saya kata kosongkan, saya yang akan berikan gambar nanti, sebab kita dah ambil gambar, nanti kita lekat sahaja. Okey. Ini nombor okey, seterusnya ni jadual kerja. Okey. Dia 2 muka surat je.
Okey. Satu orang kawan kita lagi yang dah hantar adalah Nabil. Ni Nabil dah hantar ya. Nabil kan dia buat bekas makanan kucing automatik, dia buat. Okey. Ni dia projek dia. Okey, muka surat kedua. Ni dia dah buat. Okey. Farzana tadi apa projek dia? Apa nama? Bekas peralatan menulis. Okey, bekas alat tulis. Okey. Atirah tadi apa nama projek dia? Dia nak buat bekas pensel. Okey, itu dia 3 kawan kita sahaja yang dah hantar bahagian pertama kita punya kertas kerja pengurusan projek kita. Kawan-kawan yang lain yang belum hantar, tolong. Jadi saya nak kamu buatlah. Okey, 2 muka surat pertama ni sepatutnya dah selesai. Tapi yang belum buat, saya minta tolong buatkanlah. Jadi kamu kena buatlah. Hari ni saya tunjukkan lagi sekali bahagian 2. Hari ni saya nak tunjuk bahagian 2. Kawan-kawan yang dah siap bahagian 1, okey, no problem. Yang ini saya nak tunjukkan bahagian 2. Okey, bahagian 1 tu kita dah buat 2 kelas sebelum ni ya. Kelas yang lalu punya tugasan saya tunjukkan, kalau siapa-siapa yang join dan masih ingat kelas yang lalu saya bagi kamu 4 soalan untuk kamu buat. Soalan itu adalah bahagian pengiraan kos. Ada 4 soalan saya minta kamu buat. Ada kawan-kawan dah buat, ada kawan-kawan yang belum hantar. Yang dah hantar dengan saya tugasan adalah Nur Farzana dan juga Nur Atirah. Kita tengok contoh Nur Atirah buat ya. Dia siap buat advance lagi. Sebab dia dah buat tugasan yang sepatutnya saya nak bagi hari ini. Dia dah buat dah. Nur Atirah dengan Farzana. Ni dia tugasan dia. Okey, latihan yang minggu lalu sebenarnya saya minta 4 soalan saja. Ni soalan 1. Okey. Okey, soalan 1, soalan 2 2 tadi. Okey, soalan 1, soalan 2 dekat sini. Soalan 3 dan soalan 4 kita dah buat minggu lalu cara-cara untuk membuat pengiraan kos. Kawan-kawan yang terlepas kelas ini boleh tonton semula rakaman. Soalannya pun ada 4 soalan sikit saja. Okey, yang belum buat tolong buat dan hantarlah ya. Okey. Cuma Atirah dengan Farzana ni dia advance sikit, dia terus buat muka surat seterusnya untuk tugasan pekerja kertas kerja projek kita. Jadi dia dah buat, dah siap-siap dekat sini dia buat. Nampak? Dia tulis peralatan dia. Ini yang saya nak tunjuk hari ini, okey? Bagi kawan-kawan yang lain, okey? Jadi Atirah dia dah selesailah tugasan minggu ni. Mungkin sikit lagi Atirah nak kena tambah sekejap lagi, okey? Atirah ada kan? Okey, ni Farzana punya pun sama. Atirah ada sikit lagi nak tambah. Okey, ni Farzana punya pun sama, dia dah buat dah bahagian ini pengiraan kos. Okey, hari ni dia nak tambah sikit lagi. Kawan-kawan yang lain hari ni inilah yang kita nak buat dan ada sikit lagi tambahan. Okey, itu saya terangkan serba sedikit dululah peringkat awal. Jadi saya harap kawan-kawan yang belum hantar tugasan, terutamanya tugasan yang ini ya, muka surat 1 dan muka surat 2 ini, tolong selesaikan. Okey, ini akan melibatkan markah PBD kamu seperti yang saya terangkan sebelum ini. Ada projek, confirm ada markah. Saya boleh bagi kamu untuk tajuk ini maksimum sehingga band 6 kalau kamu siap projek ini dan buat dengan kemas macam contoh kawan kita 2 orang, 3 orang yang dah buat ni. Okey. Ini saya boleh bagi markah sehingga band 6. Masalah dia bila kamu tak buat dan tak hantar. Jadi saya tak boleh nak bagi markah, tak ada bahannya. Macam mana saya nak bagi markah? So saya harapkan kamu boleh selesaikan tugasan ini. Tak banyak, 4-5 muka surat je siap. Okey? Dan saya boleh bagi markah PBD kamu. Siap semua, buat cantik. Saya bagi maksimum band 6. Jangan risau. Okey? Okey, baik, sekali lagi selamat datang kawan kita baru masuk tadi. Okey, Luqman. Baik. Seterusnya, okey, seterusnya saya nak tunjukkan tugasan hari ini. Okey, tugasan kita hari ini seperti yang telah saya post di Telegram. Kalau kamu lihat, seperti yang saya dah post di Telegram. Okey, okey, ini muka surat 1.
Di muka surat 2, okey, kawan-kawan yang belum selesai saya nak buat lah ni muka surat 1, muka surat 2, ini yang sebelum ni punya. Kalau belum selesai saya dah bagi sekali contoh ini di dalam tugasan hari ini ya. Kamu tengok balik note saya tu. Saya bagi daripada awal lah, muka surat 1, muka surat 2 bagi yang siapa belum buat. Okey, kita nak buat hari ni adalah ini dia, muka surat 3. Saya mudahkan sikit sebab hari ni kita nak sama-sama cuba buat. Ini muka surat 3. Okey. Tapi Fazana dengan Atirah dah buat, so no problem lah muka surat 3. Okey, seterusnya sebab saya tulis panjang sikit, dia jadi muka surat 4. Okey, muka surat 4. Dan akhir sekali bahagian penutup yang ini Atirah dengan Fazana belum buat. Saya nak minta Atirah dengan Fazana masukkan bahagian penutup ni 8.0 ke dalam tugasan Atirah dan Fazana. Selesai. Kawan-kawan yang lain yang hari ni tolong buat muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5. Okey. Baik. Walau bagaimanapun kita tetap cuba untuk buat sama-sama hari ini. Muka surat 3, 4 dan 5 ni saya tunjukkan dengan lebih detail lah. Okey. Saya tunjukkan dengan lebih detail. Baik. Kita terus saja tengok ya muka surat 3 ya, apa kita nak buat. Okey. Macam biasalah dalam selai kertas A4 kamu buat kotak dia keliling ni, mesti ada kotak dia. Okey. Mesti ada kotak dia di sekeliling ni. Kemudian tajuk dia adalah 7.0 anggaran kos, tulis tajuk dia di situ. Okey. Kemudian kita nak buat A iaitu kos bahan. Kita dah cuba dah buat pengiraan kos bahan ini pada kelas yang lalu. Kita nak buat untuk 100 unit. Jadi kos bahan ini, apa nama bahan-bahan ni? Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan mengikut projek kamu masing-masing. Okey. Apakah bahan yang kamu nak gunakan di sini? Okey, kalau kita ikut contoh dalam buku teks, saya tunjukkan sikit ya. Kalau kita ikut contoh dalam buku teks, ini dia senaraikan banyak lah. Dia nak pakai kertas keras, kertas warna, glue, cat. Okey, ini antara bahan-bahan yang kamu boleh senaraikan di dalam projek kamu. Okey, tetapi untuk projek kita ini kita tak perlulah buat banyak-banyak. Okay? Saya cadangkan buat kurang lebih dalam 5 bahan pun dah cukup. Okey, jadi kamu pilihlah apa bahan yang kamu perlukan untuk projek kamu itu. Okey, saya masih admit kawan-kawan yang baru masuk. Okey, selamat datang. Selamat pagi kawan-kawan yang baru masuk. Kita baru sahaja bermula. Ya, selamat pagi. Kita baru saja bermula. Ya. Ini bukan nama saya. Nama Ya. saya Jar Durga. Okey, ya Durga. Okey, morning Durga. Selamat pagi cikgu. Ya, selamat pagi. Okey, baik kawan-kawan yang baru masuk, okey jangan lupa kehadirannya. Okey, isi kehadiran tu jangan lupa. Baik, baik saya teruskan ya. Kita baru saja bermula tadi, okey. Jadi saya hari ini punya tugasan saya nak buat 3 muka surat dalam kamu punya kerja projek. Okey, ini muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5. Baik, sekarang ni kita tengok muka surat 3. Saya nak kamu buat jadual kos bahan ini, kemudian kamu masukkanlah bahan yang kamu nak gunakan. Sebagai contoh, kalau kamu kata kamu nak pakai apa? Nak pakai glue. Okey, nak pakai glue. Sekejap, susah sikit saya nak tulis dalam keadaan sekarang. Okey. Katakan nak pakai glue, kita tulislah nak pakai glue. Okey. Kuantiti dia berapa nak pakai, kuantiti glue, berapa banyak gam nak pakai. Okey. Katakan kita nak pakai 2 tube, kita nak pakai ni berapa banyak, nak buat 100 biji ni. Projek kita bukan nak buat 1, nak buat 100. Katakan glue nak kena pakai 10 tube. Okey. 1 unit berapa glue? 1 unit mungkin RM2. So kita nak pakai 10, 1 RM2. So total dia 10 darab dengan 2, kita ada jumlah dia adalah RM20. So kamu tulislah kat situ. Kamu yang tentukan sendiri ya harga dia. Ambil yang genap-genap je, janganlah ambil yang banyak sen-sen je, nanti kamu susah nak darab. Okey, katakan bahan apa lagi nak pakai. Sebagai contoh, kamu nak menggunakan kertas warna. Kertas warna. Tulislah. Kertas warna. Okey. Berapa keping nak pakai? Kita nak buat 100 unit ni. Banyak.
Okey, kita nak buat 100 unit ni. Jadi katakan kita nak pakai 100 keping kertas warna. Itu pun tulis 100 keping. Harga seunit satu helai kertas, mungkin harga dia katakan 20 sen. So kita darab lah. Okey, kita darab 100 darab dengan 20 sen, katakan RM20 lagi. Macam tu. Seterusnya kamu masukkan lagi bahan ketiga. Apa lagi kamu nak pakai? Kamu fikirlah projek kamu tu. Okey. Apa lagi bahan nak pakai? Masukkan. Jadi lebih kurang kata buat 5 bahan pun dah cukup. Kemudian dapatlah total dia berapa. Kalau macam ni saya 2 bahan saja, saya letaklah sini RM40 contoh. Okey, sebagai contoh saja. Jadi kamu lengkapkan jadual ini dulu, kamu buat jadual A. Okey. Selepas buat jadual A, sekarang kita nak buat B pula. B ini adalah kos upah. Okey, kos upah saya nak kamu tulis macam mana yang saya buatkan tunjuk contoh di paparan ini. Okey, jadi senang nanti kamu nak buat. Kos upah kita dah tahu formula dia, kita dah tengok minggu lalu punya kelas kita dah buat dah. Okey, bilangan pekerja darab dengan masa, darab dengan kadar upah sejam, darab dengan bilangan hari. Okey, itu dia punya formula dia. Jadi kamu masukkanlah berapakah bilangan pekerja yang kamu nak guna. Sebagai contoh, saya nak pakai 2 orang pekerja. Masa yang saya perlukan untuk siapkan 100 projek ini katakanlah 2 hari. Okey, kadar upah 1 jam yang saya nak bayar kepada mereka. Oh sorry, masa ni dalam bentuk jam. Katakan masa yang saya perlukan adalah 8 jam. Masa ni dalam jam. 8 jam. Kadar upah 1 jam. Kadar upah 1 jam katakan saya nak bagi dia RM10 1 jam. Okey. Kemudian bilangan hari dia bekerja. Bilangan hari dia bekerja, katakan dia nak buat kerja ini selama 2 hari. So, saya hanya darab sahaja 2 darab 8 darab 10 darab 2, saya akan dapat 160 darab 2, saya akan dapat 340. Okey, saya akan dapat RM 340 contoh. Okey, pakai kalkulator pun boleh ya. Okey, jadi selesai kita punya bahagian kos upah. Kamu masukkan saja nilai-nilai yang saya letak ni. Cikgu, Ya. cikgu, blur cikgu. Saya tak nampak tulisan. Okey, tulisan itu Durga, kamu nampak sekarang blur, itu mungkin talian tak berapa clear Durga, tapi jangan risau. Nanti Durga tengok balik saya punya post di sana, post saya, boleh download PDF pun, tulisan dia lebih clear lagi. Ataupun lepas ini nanti saya akan muat naik rakaman di YouTube. Durga boleh tengok semula lebih clear. Okey? Okey, cikgu. Untuk sekarang ni kita tak boleh buat apa. Mungkin ada kawan yang tak nampak clear sangat. Kalau talian kurang baik, okey, talian baik dia akan mungkin boleh nampak clear lah. Okey, jadi saya harap kamu boleh masukkan nilai-nilai yang saya masukkan ini, kamu yang pilih sendiri. Okey, kamu yang pilih sendiri. Berapa orang pekerja kamu nak buat, berapa jam dia bekerja, okey, berapakah harga ataupun kadar upah yang kamu nak bagi dia 1 jam, bilangan hari dia nak siapkan projek itu. Okey, kemudian kamu dapat kos upah. Okey, baik. Yang seterusnya C adalah kos overhead. Okey, berapakah bilangan elektrik, bil elektrik, bil air dan bil telefon yang dia gunakan dalam masa sehari. Kamu agak-agak saja, tak kisah dekat sini kamu buat. Katakan elektrik, kos yang saya akan gunakan elektrik adalah sebanyak RM10. Okey, katakan air RM2 sehari. Okey, bil telefon katakan RM5. Kamu boleh letak ikut kamu punya anggaran. Okey, jadi kemudian jumlah dia. Okey, sehari RM10, 2 hari RM20 lah. Kenapa 2 hari? Sebab dia ikut dekat sini bilangan hari bekerja ni. Okey, berapa hari kamu letak dekat sini, itulah nilai dia. Okey, yang saya akan masukkan dekat sini. Kalau bil air dia sehari RM2, kita nak guna 2 hari RM4 lah. Bil telefon RM5 akan jadi RM10. Jadi jumlah keseluruhan kita akan dapat RM34
Okey, begitulah cara kita buat cost overhead. Baik, dah siap C cost overhead, kita akan buat yang seterusnya pula, iaitu D. Okey, D ini adalah kos bahan tambah dengan kos upah tambah dengan kos overhead. Mana nak ambil nombor-nombor ni? Yang kita dah kira di atas sebentar tadi. Kos bahan, ini dia kos bahan. Kos upah, ini dia kamu dah kira tadi. Okey, dan kos overhead, ini dia. Jadi kita nak masukkan saja nilai-nilai berikut. Okey, katakan tadi kos bahan berapa? 40. So saya masukkan di sini. Kos bahan 40. Kos upah saya tadi berapa? 340. Contoh. 340. Akhir sekali kos overhead saya RM34. RM34. Okey, so saya tambah sajalah. Okey, 340 tambah 40, 380. Tambah lagi dengan 34, 380, RM414. So saya akan dapat RM414 kat sini, RM. Okey, jadi begitulah kita buat D, iaitu jumlah kos modal. Okey, jumlah kos modal RM414 ni, kalau kamu lihat di sini, ini adalah kos pengeluaran untuk 100 unit. Kalau kita nak buat 100 projek kamu itu, harga dia RM414. Sekarang ni kita nak tengok berapakah kos pengeluaran untuk 1 unit. Jadi apa kita kena buat? Kos pengeluaran 100 unit tadi, kita bahagi dengan 100. So, bahagi saja dengan 100. Saya tulis di sini, RM414 bahagi dengan 100. Kita akan dapat 2 titik perpuluhan kan? So, kita akan dapat RM RM4.14. Okey, itulah dia kos pengeluaran untuk 1 unit. Dapat RM4.14. Okey, dah nak habis dah. Kita nak buat pula kos jualan. Berapakah kos jualan kita? Okey, ingat balik kos jualan, pengiraannya adalah kos jualan tambah dengan peratus keuntungan. Okey, kita nak simple, kita buat peratus keuntungan kita adalah 100%. Kalau kita punya kos RM4.14, kita nak untung pun RM4.14 juga. Okey, jadi apa kita perlu buat? Kos modal kita ini dia. RM4.14. Kita pun tulis RM4.14. Peratus keuntungan kita nak 100%. 100% daripada RM4.14 adalah RM4.14 lah. Okey, RM4.14. So, berapakah harga jualannya yang kita perlu, kos jualannya? Tambah sahaja, kita akan dapat berapa ni? RM8.28. Maksud dia itulah harga yang perlu kita jual projek kita. Supaya kita jual tu, kita dapat untung setiap satu projek kita bernilai RM4.14. Itulah cara untuk buat pengiraan bagi kos jualan. Okey, jadi kita selesai dah sampai E, kos jualan. Okey, kemudian yang akhir sekali adalah bahagian penutup sahaja. Ini Atirah dengan Fazana pun belum selesai lagi. Inilah penutup ringkas saja yang kita nak buat. Tengok 8.0 penutup. Saya tulis itu, diharapkan kertas kerja pengurusan projek ini dapat membantu pasukan kami. Sebab kita buat dalam pasukan kan. Dalam usaha untuk membangunkan projek ini dengan berfokus dan sistematik. Dah siap. So, total tugasan kamu untuk minggu ni adalah 3 muka surat. Sekali lagi saya tunjuk ya. Okey, muka surat 3. Muka surat 4 dan muka surat 5. Okey, itu tugasan minggu ini. Tetapi seperti yang saya terangkan awal-awal tadi, baru 2 orang je kawan yang buat tugasan yang lalu. Apa dia tugasan yang lalu? Tugasan yang lalu adalah muka surat 1 dan muka surat 2. Ni, muka surat 1 dan muka surat 2. Baru 2 orang je, Farzana dengan Atirah dengan Nabil yang hantar. Okey, 3 orang.
kawan-kawan yang lain belum hantar lagi. So tolonglah kawan-kawan yang lain buat muka surat 1, muka surat 2, seterusnya muka surat 3, muka surat 4 dan muka surat 5 penutup. Siap. Kalau 5 muka surat lah. Kalau kamu tulis kecil-kecil dapat 4 muka surat je, mungkin 4 muka surat lah. Sebab penutup ni kecil je, sikit je. Nak sambung dekat bawah ni pun boleh. Okey, kalau sambung bawah ni dia jadi 4 muka surat je lah. Okey, jadi itu tugasan saya. Sebenarnya sambungan ya, minggu ni sambungan daripada sebelum ni, tapi disebabkan baru 3 orang je hantar dan hari ni saya tengok ramai yang masuk, jadi saya harap kawan-kawan yang lain boleh selesaikan tugasan ini dan hantar tugasan ini pada link yang saya dah berikan. Kalau boleh saya tunjukkan di sini sekali lagi, ini post saya. Okey, post yang sama di dalam grup kelas kamu pun saya post juga benda ni, dalam channel Telegram saya pun ada sama. Okey, kamu klik saja dekat sini. Okey, semua contoh dah saya berikan. Kalau kawan yang belum buat muka surat 1, saya tulis sini. Ni muka surat 1 tolong buat. Muka surat 2 bagi yang belum buat. Ni muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5. Siap. Okey, kalau dah siap 5 muka surat itu tolong hantar saja pada link hantar tugasan dekat sini yang saya berikan. Klik link hantar tugasan. Okey. Masukkan nama penuh kamu. Kamu dah ambil gambar dah. Kamu punya kertas kerja itu, add file. Masuk saja. Add lah file, upload lah file kamu. Kalau 5 muka surat, 5 helai lah yang kamu kena masukkan dalam situ. Okey. Bagi kawan-kawan yang terlepas masuk lewat sedikit tadi, okey. Kelas kita ini saya buat rakaman. Kamu boleh tonton semula di YouTube. Lepas habis kelas ni saya akan letak di YouTube dan saya akan masukkan linknya dalam post ini. Kamu buka saja post ni balik, nanti nampak YouTube dekat sini. Kamu terus boleh tonton semula nak tengok, ataupun nak tengok macam mana kita buat pengiraan tadi balik. Macam mana contoh pengiraan yang saya tunjukkan ni, nak tengok semula pun boleh tengok dalam YouTube tersebut. Jadi kamu buka balik YouTube, tengok balik satu-satu. Okey. Untuk kawan kita Farzana dan Atirah yang dah siap bahagian pengiraan ni, hanya tambah bahagian penutup saja. Nabil belum settle lagi muka surat 3, 4 dan 5. Okey, baik. Saya rasa setakat itu saja penerangan saya. Sekarang ini saya nak tanya soalan. Apa-apa soalan kamu nak tanya saya? Ada soalan kawan-kawan? Senyap sunyi saja ni. Ada apa-apa soalan? Ada chat tak? Saya tengok chat sekejap. Ada chat. Ataupun nak chat saja, boleh. Okey kawan-kawan. Macam mana? Senyapnya ni semua orang ni. Cikgu. Ya. Durga. Boleh tanya idea dekat anti macam ibu. Boleh Durga, boleh, tak ada masalah. Actually tak ada apa idea pun Durga, saya tunjuk balik dengan awak ya. Okey. Saya tunjuk balik daripada muka surat 1. Okey, daripada muka surat 1 saya tunjukkan. Kamu hanya tulis nama and then tajuk. Macam yang saya bagi tahu tajuk, kita dah tengok projek macam-macam kan? Contoh projek kan? Kamu nak buat apa? Ni alat tulis ke apa kamu nak buat? Okey, kalau kamu tak ada idea sekali pun kamu boleh ikut saja. Macam saya punya contoh, saya nak buat bekas makanan kucing. So buat bekas makanan kucing. Okey, no problem. Okey. Kemudian dia punya penyataan masalah, ubah sedikit, semua dah ada. Okey. Bahagian ini perancangan projek, buat kotak dia sahaja. Gambar ini saya yang akan berikan pada kamu, nanti kamu tinggal nak lekat saja. Okey? Bila kita datang sekolah nanti saya bagi gambar ni. Jangan risau. Kamu buat dia punya kotak, ruang dia, gambar ni kita berikan, sama-sama kita lekat sebab kita semua dah ambil gambar tempoh hari, betul? Betul cikgu. Ya, gambar saya akan bagi. Oh, ni lah gambar Durga. Okey, gambar jangan takut ya. Buat kotak saja saya berikan. Okey.
Kemudian okey, muka surat seterusnya ada jadual. Jadual ni sama dalam buku teks. So saya nak kamu salin balik dalam kamu punya kertas kerja. Ini jadualnya. Ada 2 jadual. Okey. Yang pertama struktur pecahan kerja ataupun senarai tugas. Yang kedua adalah jadual kerja. Okey, siap muka surat 2. And then muka surat 3 yang saya tunjukkan tadi. Inilah muka surat 3 ya. Muka surat 3 anggaran kos. Masih lagi bersambung muka surat 4 anggaran kos, dan akhir sekali muka surat 5 adalah penutup. Siap 5 helai sahaja kamu punya tugasan. Allah, sorry lah saya tunjuk tadi paparan tu tak tukar sorry. Okey, muka surat 5. Okey. Jadi siaplah 5 helai sahaja. Okey. Kita punya projek. Jadi saya harap kawan-kawan boleh hantar. Sebab apa? Bila kamu hantar projek, barulah saya boleh bagi markah untuk tajuk ini kepada kamu. Kita boleh dapat sehingga band 6 untuk tajuk ini. Okay? Kalau kamu tak hantar tugasan ini, saya tak boleh nak bagi markah kepada kamu sebab tak ada bendanya. Macam mana saya nak berikan markah? Okay? Untuk pengetahuan kamu juga, markah ini dihantar 2 kali setahun ya. Jadi saya kena hantar dah markah untuk yang pertama. Jadi jangan tunggu sampai sesi bersemuka baru nak hantar kerja. Nanti dah terlambat. So tolong hantar secara online. Sekarang ini hantar ikut penghantaran tugasan yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okey. Buka saja post saya di Telegram kelas kamu. Klik hantar tugasan dan hantar. Macam tadi ya. Klik hantar tugasan. Dah ambil gambar, terus boleh hantar. Okey. Jadi bila kamu hantar, saya boleh terus bagi markah kepada kamu dan kamu tak akan kerugian lah. Okey. Jangan tunggu sampai nak bersemuka. Kita pun tak tahu lagi bila kita punya sesi bersemuka. Ya, mungkin lambat, kita tak tahu. Jadi tolong hantar tugasan kamu supaya kita boleh dapat markah. Baik, saya harap minggu ni tolong selesaikan. Tolong saya maklumkan kepada kawan-kawan lain yang tak masuk. Okey, tengok rakaman YouTube balik dan buat tugasan dan hantar. Saya berniat kalau ramai yang hantar tugasan, minggu hadapan saya dah nak masuk tajuk yang baru, tajuk yang lain. So bila saya masuk tajuk yang lain, ada satu lagi set projek dan mungkin ada markahnya yang lagi yang untuk projek yang itu. Jadi yang ini nanti kalau tak hantar ketinggalan. Okey, baik. Saya rasa sampai di sini saja penerangan saya. Ada lain-lain soalan? Last call kawan-kawan yang lain? Ada? Apa-apa soalan nak tanya saya? Berkaitan kelas pun boleh? Ya. Penutup tu boleh sambung dalam kertas yang nombor 4 tu tak? Boleh. No problem. Okey, saya tunjukkan sikit dekat paparan sekarang ini. Saya tunjukkan sikit dekat paparan mana ke dia paparan saya tak keluar. Okey. Katakan kamu dah buat muka surat keempat. Macam ni kan. Ni muka surat keempat. Ada ruang dekat bawah ni. Okey. Penutup ni masuk saja dekat bawah ni. Boleh. No problem. Boleh. Tak ada masalah. Sebab penutup ni pendek saja. Ambil penutup ni. Masuk dekat sini. Okey. Boleh. Jadi 4 muka surat je kamu buat. Kalau macam tu 4 muka surat je kamu buat. Tak sampai 5 pun. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Kawan-kawan yang lain. Lain-lain soalan? Lain-lain soalan? Allah, apa paparan saya keluar benda lain ni? Okey. Baik, saya ambil kesempatan sikit untuk tunjukkan kepada kamu ini sebelum kita selesai ya, bahagian kehadiran. Okey, kamu buka link kehadiran tu. Link kehadiran ini ada dalam post saya. Apa, you belum isi kehadiran? Okey, saya bagi juga sekarang ini link kehadiran ni dekat chat. Kalau kamu lihat dekat chat, saya pun bagi juga. Di chat pun ada. Okey. Ataupun kamu boleh saja klik pada post saya tu. Apabila kamu klik kehadiran tu, okey, dia akan keluar begini. Apa perlu kamu buat? Kamu pilih tingkatan. Sebagai contoh, pilih tingkatan 1. Kemudian masukkan ID. ID kamu adalah PDPR huruf besar dash
Kemudian nombor MyCard kamu. Okey, apa dia nombor MyCard kamu? Bagai contoh sajalah. Okey, kemudian dah masukkan nombor MyCard kamu, pilih kelas 106. Kemudian pilih mata pelajaran kita hari ini, RBT. Kemudian pilih nama guru, iaitu saya dekat sini, Muhammad Hisham. Okey, jangan salah, pilih orang lain. Okey. Kemudian bawah sekali, aku janji, dan submit. Dah siap kehadiran kamu. Jadi saya harap semua kawan-kawan kita boleh isi kehadiran itu. Okey. Simple saja kehadirannya. Saya harap kawan-kawan boleh isi kehadiran tu. Sebab saya tengok 106 kelas-kelas yang daripada hari Isnin tak ada masalah lah untuk isi kehadiran. Okay? Saya tengok ramai orang dah boleh buat. So tolong isi kehadiran itu. Kehadiran kamu sekarang ini dikira lah ya. Penyertaan lah. Kita panggil penyertaan kamu di dalam kelas PDPR ini akan dicatatkan. Okay? Sebelum ni pun kita catat tapi kita tak ada sistem berpusat lah. Kali ni kita ada sistem berpusat. Kalau kamu nak tengok, dia boleh tengok begini. Saya tunjukkan pada kamu. Apa cikgu kamu boleh tengok? Cikgu kamu boleh tengok macam ni. Saya tunjukkan. Okey, sekejap. Mana paparan saya tak keluar? Okey. Kalau kamu nak lihat. Katakanlah untuk kelas hari ini. Okey. Kita nak tengok. Ramai tak lagi dah isi. 17 hari bulan. Saya cek. Okey, kelas RBT untuk hari ini. Okey, kita tengok ada 106 ada 7 orang yang dah isi dah. Okey, kehadiran saya tengok 106. Siapa yang dah isi kehadiran? Okey, Manisha Sri, Luqman, Nabil, Faizah, Lutfi, Atika, Farzana. Ini kawan-kawan kita yang dah isi. Durga belum isi lagi. Okey. Nanti Durga isi. Kawan-kawan yang lain belum isi pun isi lagi. Okey, seperti saya maklumkan tadi, andai kata kawan-kawan kita yang lain terlepas sesi Google Meet, tak mengapa, buka balik post saya, tengok rakaman YouTube, sekejap lagi saya akan muat naik, buat tugasan dan tetap boleh isi kehadiran ini. Kehadiran ini dibuka sehingga jam 3.30 petang. Okey, tak kisah, saya tak ada masalah itu. Kamu buat janji, kamu buat tugasan, kamu isilah kehadiran ni. Bagi tahu kawan-kawan yang lain. Dah buat tugasan, tengok YouTube, isi kehadiran ni sehingga jam 3.30 petang. Kalau terlewat lagi lah, contohlah pukul 6 baru nak isi, boleh mesej saya kat Telegram. Telegram saya bagi tahu, cikgu saya nak isi kehadiran. Okey, carry on, isi kehadiran. Saya akan benarkan. Okey, dengan syarat buat tugasan lah. Okey, itu saja saya rasa perkongsian daripada saya. Okey, sebelum itu, okey. Sebelum itu kita ambil lah gambar satu. Come on. Tolonglah. Kita ambil lah gambar satu. Boleh? Kita ambil lah gambar satu ni, selfie satu. Ramai-ramai ni. Kita ada ramai ni, 9, 8 orang kita ada pagi ni. Okey? Boleh? Sekejap. Kita selfie sekejap. Sekejap je. Boleh tak Durga? Lama saya tak tengok Durga ni. Come on. Oh, Nabil ada. Sihat Nabil. Lagi. Cepat. Kawan-kawan. Hurry up. Fakrul mana Fakrul? Fakrul duk peluk bantal busuk lagi ke? Okey, cikgu. Luqman. Malu apa Luqman? Come on lah. Cepatlah. Kita ambil gambar satu. Kan betul saya kata. Fakrul dengan bantal busuk dia tak boleh dipisahkan. Atira ada. Nabil ada. Syamini ada. Syamini sihat Syamini. Syamini ada. Manisha. Luqman ada. Ya malu-malu Luqman. Manisha Sri ada. Atika. Durga. Bolehkah Durga?
Okey Durga. Geram je saya tengok bantal busuk Fakrul tu. Aduh. Fakrul. Adik Atirah pun nak masuk sekali. Mari. Ramai-ramai kita. Adik Atirah pun boleh join. Tak apa. Durga dah ada dah Durga. Lama tak nampak Durga. Manisha, Atika. Okey, kita ambil dulu kawan-kawan yang ada, kita ambil dulu. Okey, kita ambil dulu. Sekejap lagi kalau okey, Manisha Sri ada, Atika. Mari Atika. Okey, kita ambil dulu. 1 2 3 senyum. Peace. Alright, one more time. 1 2 3. Alright. Okey, baik. Terima kasih. Jadi ingat, buat tugasan, bagi selesai. Saya nak bagi markah yang banyak-banyak dekat kamu ni. Band 6 saya nak bagi. Tapi kalau tak hantar, saya tak boleh lah nak bagi markah. Okey? Boleh ya? Bagi selesai tugasan kita. Okey? Baik, kita sampai di sini saja. Walau bagaimanapun, saya masih tunggu lagi kawan-kawan yang lain lah. Mana tahu kawan-kawan yang lain lewat masuk. Jadi saya tak off lagi sesi ini. Okey, kamu kawan-kawan yang dah selesai dengan kelas kita, isi kehadiran pun dah sudah. Okey, boleh left, no problem. Tapi saya masih on lagi kelas ni sebab saya tunggu, manalah tahu ada kawan-kawan kita yang lewat masuk. So saya boleh maklumkan kepada mereka lah. Okey, setakat ini saja. Bye-bye. Nanti kita jumpa lagi. Alright. Alright. Okay, thank you. Alright, thank you. Bye-bye. Pergi sarapan pagi. Sarapan pagi Syamini. Saya ada kopi saya ada kopi. Alright.